Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada anda semua yang support program kita Mu Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Anda tolong share rancangan kita ni, tolong bagi tahu kawan-kawan sebab kita nak share kebaikan sama-sama insya-Allah. Sebab soalan-soalan yang ditanya ni sebenarnya ramai orang tanya. Cuma bagi yang bertanya ni sebenarnya anda akan dapat saham yang baik sebab anda tolong bagi jawapan ke orang lain. Alright, untuk episod kali ni ada 3 soalan. Saya nak jawab soalan yang pertama. Bolehkah pakai barangan yang terukir nama Allah, lepas tu pula bawa pula masuk dalam tandas? Pertama sekali boleh nak pakai yang ada tulisan Allah ni boleh. Allah Muhammad boleh. Even Nabi SAW pun dekat dia punya pedang pun ada tulis. Malah ayat Quran pun ada. Dekat pedang-pedang Rasulullah. Rasulullah ada 9 pedang. So ada tulis Allah Muhammad pun ada. Even dekat cincin Nabi pun ada Muhammad Rasulullah. Kau tengok cincin Nabi tu, Muhammad Rasul Allah. Mana ada tulisan pada pakaian. So aksesori termasuk pakaian lah. Cuma yang tak boleh masuk tandas. Yang tu yang tak boleh. Sebab apa? Dalam tandas tak boleh bawa perkara yang ada kalimah Allah. Ayat Quran tak boleh bawa masuk. Perkataan Allah tak boleh bawa masuk. So contoh contoh kalau kat Malaysia ni pakaian seragam bagi tentera, sebagai contoh dia ada button. Kalau perasan button tentera tu ada tulisan Allah Muhammad. Dekat logo tentera tu ada tulisan Allah Muhammad. Sebab regimen askar Melayu diraja kan. So askar Melayu kita kan Islam, so dia letak Allah Muhammad dekat situ. So kalau boleh tutup perkataan tu masa nak masuk dalam toilet. Kalau boleh buka baju tu, buka baju tu. So sama juga kita pakai pakaian we love Allah, we love Muhammad contoh. Ada perkataan Allah, kalau boleh tutup pakaian tu atau terbalikkan pakaian tu masa masuk ke dalam tandas. So sama kes juga macam kita bawa Quran masuk tandas. Sebiji Quran, satu mushaf kita bawa masuk, itu tak boleh. Sebab kita seolah-olah bawa ayat Quran masuk tandas. Cuma kalau kita bawa Quran dalam beg, so consider kita bawa beg. Dalam beg tu ada Quran, ada barang-barang lain. So kita dikira membawa beg, bukan bawa Al-Quran. So itu dibenarkan untuk bawa masuk ke dalam tandas. Sama juga kes kita bawa handphone. Dalam handphone ni ada software Quran sebagai contoh. So kita consider bawa handphone, bukan bawa Quran. Cuma yang tak boleh kalau kita bawa betul-betul gadget yang memang Quran. Kan ini kan ada gadget yang digital yang Quran tu. Dia memang semata-mata dia je. Walaupun dia bentuk digital tapi Quran semata-mata. Tu kita consider sebagai Quran lah walaupun dia digital. So tapi dia still ada khilaf jugalah. Yang betul-betul yang ulama tak bagi kalau kita bawa Quran mushaf dalam tu. Atau kita bawa ada surah-surah tertentu atau ada ayat tertentu yang ada kalimah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh bawa masuk dalam tandas. Sebab itu contoh nak baca bismillah dalam tandas kan tak boleh. Dalam hati boleh. Memanglah sunat berwuduk baca bismillah tapi jangan lafaz kalau kita berwuduk dalam tandas. Sebab tu berwuduk di luar tandas atau berwuduk di tempat wuduk yang bukan tandas, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat. Ketika basuh tangan kita baca bismillah. Sunat wuduk. Tapi dalam tandas baca dalam hati saja. Doa masuk tandas. Apa doa masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada perkataan Allahumma. Jadi jangan baca dalam tandas. Baca luar tandas. Masa nak masuk tu. Atau kalau nak baca juga dalam tandas, dalam hati. So nak sebut pun tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi pun tak boleh baca dalam, tak boleh nak masuk tandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh sebab ada perkataan kalimat-kalimat yang baik tak boleh nak baca dan tak boleh nak sebut dalam tu. So benda yang sama juga kalimah Allah tak boleh bawa masuk ke dalam tandas. Cuma hukumnya harus boleh pakai pada pakaian biasa. Cuma setengah ulama sebut, setengah ulama memakruhkan letak pada pakaian kalau pakaian itu dibawa ke tempat yang tak elok. Kita ada pakaian tulis Allah Muhammad tapi kita pergi kelab. Kita buat Allah Muhammad, kita pakai baju bagus tapi kita tidak berakhlak dekat jalan raya, dekat shopping mall. Kita pakai baju tulis kalimah Allah tapi kita memberi fitnah kepada agama, memberi fitnah kepada Tuhan. Maka ulama memakruhkan. Ada ulama mengharamkan terus kita pakai baju tu untuk menghina agama. Kita sengaja purposely kita pakai kalimah Allah tapi kita nak jadi teroris. Hukumnya haram. Kan benda tu berlaku, ramai yang pakai ni tulis la ilaha illallah tapi pergi bunuh orang tanpa sebab, jadi IS apa semua tu. So hukumnya haram pakai kalimah-kalimah Allah itu. Haram baca bismillah nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim minum arak, haram hukumnya. Walaupun baca bismillah itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim berzina, bismillah tak boleh, hukumnya haram, malah berdosa sebut bismillah tu. Alright, okey, itu nombor 1. Soalan nombor 2. Bolehkah memakai pakaian yang mempunyai corak haiwan ataupun gambar manusia di baju? Ulama khilaf tentang lukisan. Yang betul-betul hukum, yang betul-betul yang ulama larang adalah yang bersifat objek. Maknanya lukisan ataupun ukiran yang bersifat objek. Ini memang jelas berada dalam hadis Nabi SAW. Berarti kita ukir, contoh kita ukir jadi objek, itu dilarang. Tambah pula ukiran itu memang nampak makhluk bernyawa. Kalau ukiran itu nampak jadi macam kartun, tak apa. Sebab benda tu pernah berlaku dalam hadis Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq satu hari dia balik rumah dengan Nabi. Masa tu Sayyidina Aisyah kecil lagi. Dia masih budak perempuan, dia main
main patung-patung. Zaman dulu pun ada patung-patung. Dia main mainan dan Sayyidina Abu Bakar macam tak happy sebab Nabi masuk rumah ni. So Sayyidina Abu Bakar larang Sayyidina Aisyah main patung-patung tu. Bila Nabi tengok benda tu, Nabi kata tak apa, bagi je. Sebab ni budak-budak. Dan mainan itu tidak dihormati. Patung tu diduduk, dipijak, dipenyek, dan dia tidak dihormati. Bukanlah untuk display yang kita tengok tu kita rasa macam kagum dan sebagainya. So konteks patung atau ukiran atau apa-apa lukisan yang nampak real, objek bernyawa yang dilukis kita tengok tu, bila kita berjalan, kadang-kadang kalau kita perasan kadang-kadang lukisan yang canggih-canggih yang mahal ni, walaupun lukisan yang canvas tu, kita nampak dia macam bernyawa tau. Kita berjalan kita nampak macam benda tu tengok kita. Jadi benda macam ni kalau boleh elakkan. Tapi kalau lukisan macam kita hari ni digital, walaupun nampak real tapi dia still tak nampak real. Macam mana nak cakap tak? Real tapi tak real. Susah nak cakap siapa yang tengok betul-betul artistik, seni lukisan yang fine art ni, dia lain sebenarnya. Lepas tu ulama khilaf dalam bab menentukan hukum letak gambar. Lepas tu setengah ulama sebut harus nak letak gambar dalam rumah. Ada setengah ulama sebut haram hukumnya sebab hadis Nabi jelas malaikat tak masuk rumah yang ada gambar. Whatever gambar, real tak real, separuh tak separuh, ulama larang. So ada hadis tu, cuma ada ulama sebut gambar dekat sini adalah gambar yang real, yang kita tengok kita rasa kagum, yang kita tengok pula dalam bentuk ukiran, patung dan sebagainya yang dihormati, maka perkara tu dilarang dalam agama kita. So dalam kes tadi, kalau baju kita ada gambar haiwan dan haiwan tu taklah real mana, dan haiwan tu pun taklah nampak dia tu sekadar gambar, maka hukumnya masih lagi dalam khilaf ulama. Ada yang kata haram, ada yang kata harus pakai. Begitu juga gambar manusia, ada yang kata haram, ada yang kata harus untuk dipakai. Contohlah kan, ada gambar tokoh apa-apa, katakan kita kelab penyokong Ustaz Syarizan, tiba ada gambar muka Ustaz tu. Sebab tu kalau boleh better buat muka Ustaz tu tapi dikartunkan supaya tak nampak real. Tu salah satu solution lah. Kalau kita nak letak juga corak-corak haiwan dan seumpamanya, better saya rasa lah letak makhluk yang tak menyawa lah. Tak gambar kereta, tak gambar motor, tak gambar pokok, tak gambar benda-benda lain lah. Itu lebih baiklah kita keluar daripada khilaf. Alright, soalan yang ketiga yang terakhir daripada episod ni. Apa hukum melakukan Brazilian wax untuk nak buang bulu ni? Okey, dalam kes buang bulu ni dia ada banyak benda. Pertama, ada buang bulu yang tak terlibat dengan aurat. Ada yang buang bulu yang melibatkan dengan aurat. So aurat ni sampai ke kawasan kemaluan pun sama. So dalam kes Brazilian wax ni, hukumnya harus, okey, kalau nak buat yang tak ada kaitan dengan aurat apa semua sekali ni. Mana contoh bulu dia banyak sangat dekat muka, dekat badan apa semua ni, yang buat pula orang lelaki. So buatlah, menjerit lah kan. Yang penting dia nak buang bulu dia, sebab pada dia cukur nanti tumbuh balik. Jadi kalau dengan buat waxing tu, dia lebih bersih dan sampai nak tumbuh balik pun mungkin lambat dan sebagainya. Okey, itu satu kes. Kes yang kedua melibatkan buka aurat. So kalau kita perempuan nak buat tu orang lelaki yang buat, so better not, jangan buat. Okey, kalau boleh nak buat pula, kalau kita orang Islam buat dengan orang yang Islam juga. Perempuan Islam buat dengan perempuan Islam. Macam yang kita pernah cerita dulu, dalam kaedah-kaedah apa-apa rawatan atau apa-apa yang melibatkan anggota badan, melibatkan aurat, kalau boleh kita Islam cari Islam. Lelaki cari lelaki Islam, perempuan cari perempuan Islam. Tak boleh saya Islam lelaki cari lelaki bukan Islam. Perempuan saya muslimah cari perempuan yang muslimah. Tak ada perempuan muslimah cari perempuan yang bukan muslimah. Tengok ranking tu dulu. Tapi Ustaz, saya buat ni bukan sekadar dekat badan Ustaz, dekat ketiak saya buat, dan yang ekstrim lagi sampai ke kemaluan. Macam mana hukumnya? Kalau boleh tutup kemaluan. Sebab bulu tu bukan pada kemaluan, bulu tu pada atas kemaluan. Wallahu a'lam, saya tak pernah buat, saya pun tak tahu macam mana orang buat. So adakah dia memang betul-betul telanjang total sampai nampak sebiji seketul Angry Bird? Wallahu a'lam. Saya rasa benda tu boleh ditutup, dan saya yakin siapa yang buat benda ni dia akan tutup kawasan kemaluan. So kawasan ari-ari, kawasan atas kemaluan tu dia waxing lah kawasan tu. Sebab kita orang Islam ni, kita dilatih untuk menjaga maruah. Nak masuk syurga ni, saya sedari tuan-tuan puan, kawan-kawan semua, ada banyak cara. Ada orang sembahyang, ada orang baca Quran, ada orang sedekah, ada orang pergi haji. Banyak cara. Dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut walladzinahum li furujihim hafizun, iaitu mereka masuk syurga ni antaranya mereka yang menjaga kemaluan dan maruah, kehormatan diri mereka. So jaga kemaluan, gunakan kemaluan tu pada tempat yang benar sahaja, dengan hubungan kelamin suami isteri yang sah sahaja. Dan masa yang sama jaga kehormatan, jaga maruah diri, jaga harga diri kita. Walaupun untuk tujuan waxing, hari ni kita boleh buat sendiri je waxing tu, beli, buat sendiri. Cabutlah macam mana sekalipun, lekatkan dekat kereta bergerak ke, ikutlah. Yang penting jaga maruah kita semua. InsyaAllah dengan jaga maruah tu, kita masuk syurga. Alah, kalau tak waxing, sampai kemaluan pun cukur je lah sendiri. Jaga maruah tu lebih baik insyaAllah. So, saudari semua, 3 soalan saya jawab hari ini harapnya memenuhi matlamat kita dalam tunggu aku tanya. Saya Ustaz Syarizan Daud. Terima kasih kerana anda support program ni, dan sekali lagi saya harap sangat anda semua boleh sebarkan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih daripada saya Ustaz Syarizan Daud. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.